sana. Sini. Situ. Cakap kelepuk. Pam. Berlanggar dengan motorkar, pakcik. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Aja Share Channel. Pada anda yang baru melewati channel ini, jangan lupa subscribe, like and share. Dan jangan lupa untuk tekan butang loceng agar anda semua tidak ketinggalan segala PDPR, tutorial, video yang menarik dalam channel ini. Okey, baik. Untuk pertemuan video pada kali ini, saya akan kongsikan PDPR Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor bagi subjek Tauhid Darjah 2. Bab yang ketiga, iaitu sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala. Nak tahu? Jom. Secara ijmali, sifat mustahil atas Allah Ta'ala ialah sifat-sifat yang menunjukkan kelemahan dan kekurangan. Sifat tersebut tidak layak atas Allah Ta'ala memilikinya. Sifat mustahil bermaksud sifat-sifat yang mesti tiada pada Allah Ta'ala. Kita tahu Allah ini yang maha besar. Allah tu tiada ada. Allah tu tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak berbilang. Allah itu bukannya Tuhan yang lemah. Allah itu bukannya yang baru wujud. Allah itu bukannya diperanakkan. Jadi Allah itu bersifat yang maha agung. Segala sifat. Kalau kita sebelum ini kita belajar mengenai sifat wajib 20 bagi Allah. Dah tahu maknanya ada sifat wujud, ada kidam, ada baqa, muhalafatu lil hawadis, dan semua sifat 20 yang wajib bagi Allah. Jadi ini adalah pelajaran yang mana kita membincangkan sifat yang mustahil, yang tak mungkin ada pada Allah. Okey, itu secara ijmali. Secara tafsili pula, kita wajib mengetahui sifat-sifat yang mustahil atau Allah Ta'ala sebanyak 20 sifat. Seperti berikut. Okey, yang pertama al-adam, yang ini tiada. Yang kedua al-hudus, yang ini baharu. Lawan dia, kalau al-adam lawan dia apa? Betul, al-adam lawannya wujud. Kalau wujud tu ada sifat yang mustahil bagi Allah, al-adam tiada. Yang ketiga al-fana, iaitu binasa. Yang keempat mumasalatuhu lil hawadis. Ini persamaan dengan yang baharu. Yang kelima ihtiyaruhu ilal khair, yang ini berhajat kepada yang lain. Dan yang keenam al-ta'addud, yang ini berbilang-bilang. Okey, yang ketujuh al-ajzu, yang ini lemah. 8 al-karahah, digagahi ataupun terpaksa. Yang kesembilan al-jahlu, yang ini bodoh, tidak mengetahui. Yang ke-10 al-maut, mati. Yang ke-11 as-somam, yakni tuli, pekat tuli. Yang ke-12 al-umyu, maksudnya buta. Yang ke-13 al-bu'mu, yang ini bisu. Yang ke-14 kaunuhu ajizan, keadaan yang lemah. Yang ke-15 kaunuhu karihan, keadaan yang terpaksa. Yang ke-16 kaunuhu jahilan, keadaan yang lemah ataupun tidak mengetahui. Yang ke-17 kaunuhu mayitan, maknanya keadaan yang mati. Okey, 18 kaunuhu asamman, maknanya keadaan yang tuli. Yang ke-19 kaunuhu akma, yakni keadaan yang buta. Yang ke-20 kaunuhu abkam, maksudnya keadaan yang bisu. Itulah
secara ringkas sifat mustahil, 20 sifat mustahil bagi Allah Ta'ala. Jadi sekarang ni kita kupas satu persatu. Jom. Okey, bagi sifat yang pertama, Al-Adam. Al-Adam artinya tiada, iaitu lawan bagi sifat Al-Wujud. Kalau Al-Wujud tu maknanya ada. Kalau Al-Adam ni sifat mustahil bagi Allah, maknanya tiada. Maknanya mustahil Allah Ta'ala bersifat tiada. Dalil akli mustahil Allah Ta'ala bersifat Al-Adam ialah sekiranya Allah Ta'ala tiada, sudah tentu alam ni tiada. Berapa bayangkan, kalau kita ni tak ada Tuhan, siapa yang menciptakan alam? Mesti ada Tuhan. Itu Tuhan kita adalah Allah. Tuhan itu adalah Allah. Cuba bayangkan kalau Allah itu sifatnya tiada, siapa pula yang ciptakan kita? Kalau Tuhan tak ada, kalau Allah tak ada, maka kita pun takkan ada. Itu je, fikir logik itu je. Fikir yang itu je. Kalau Allah tu tak ada, maka kita pun tak ada. Allah Ta'ala yang menjadikan alam ini, kerana alam ini tidak boleh jadi dengan sendirinya. Setiap sesuatu mesti ada penciptanya. Cuba kita fikirkan, kita muhasabah diri kita. Bayangkan, setiap sesuatu itu mesti ada pencipta. Pokok-pokok, mesti ada yang menciptanya. Manusia macam kita, mesti ada yang cipta. Jadi Tuhan inilah, yakni Allah inilah yang mencipta kita semua. Kalau Allah itu bersifat tiada, maknanya kita ini tidak akan ada di dunia ini. Okey, yang kedua, sifat mustahil yang kedua, iaitu Al-Hudus. Okey, Al-Hudus ini artinya baharu, iaitu lawan bagi sifat Al-Qadam. Mustahil Allah Ta'ala itu bersifat baharu. Macam kita. Kita ini manusia, kita ni bersifat baharu. Kita ni baru sahaja lahirkan. Contohnya, kita ada, contohnya kalau anda kata kita ada baby yang baru lahir, kita ada anak yang baru lahir, ataupun anak-anak murid sendiri ada adik yang baru lahir, itu baru sahaja dilahirkan. Allah itu mustahil. Sifat Allah mustahil sama dengan makhluk. Pasal apa? Makhluk ni bersifat baharu. Macam kita sekarang ni, kita lahir baby, kemudian kita besar, kita dewasa, dan akhirnya kita tua dan kita mati. Pasal apa? Kita ni ada tarikh luput. Kalau kita lahir pada tahun, kalau contoh saya lahir pada tahun 80-an, okay, dan saya akan mati anytime. Maknanya itu pelajaran hidup saya. Maknanya kita baru lahirkan, kemudian kita akan mati. Berbeza ni Allah Subhanahu Wa Taala, mustahil bagi Allah itu bersifat baharu. Benda itu adalah amat-amat mustahil. Okey, dalil akli mustahil Allah Ta'ala bersifat Al-Hudus, iaitu ialah sekiranya Allah Ta'ala sama dengan yang baharu, nescaya Allah Ta'ala ni bersifat kekurangan, maka itu adalah mustahil. Okey, baik, kita pergi pada yang ketiga, Al-Fana. Okey, Al-Fana ni apa? Okey, Al-Fana artinya binasa, iaitu lawan bagi sifat Al-Baqa. Maknanya Allah ini mustahil bagi Allah itu bersifat binasa. Berbeza macam makhluk. Makhluk ini ada sifat binasa. Contoh sekarang jam ini ada jam. Jam ini satu masa akan rosak. Jam ini tidak akan kekal selama-lamanya. Satu masa dia akan binasa, rosak. Ataupun kita ada kereta. Bawa kereta, sana, sini, situ, cakap kelepuk, pam. Berlanggar dengan motorkar pakcik. Berlanggar, jadi ia akan binasa. Itu beza antara sifat makhluk dengan sifat ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil Allah Taala bersifat binasa atau tidak kekal. Mustahil Allah itu bersifat tidak kekal. Okey, kalau kita ini sekarang ni, kita ini lahir, kemudian ada masa kita akan mati. Sama juga dengan barang-barang kita. Contoh kita ada barang. Contohnya ni, okey, kita ada contohnya ni okey, saya tunjukkan. Ni contohnya sekarang ni. Kita ada wallpaper. Sekarang ni wallpaper ni ada, betul. Tapi ia tidak akan kekal selama-lamanya. Satu masa dia akan rosak. Satu masa dia akan hilang. Begitulah sifat makhluk. Makhluk ini sifatnya tidak kekal. Berbeza dengan ketuhanan Allah. Allah ini bersifat kekal buat selama-lamanya. Okey, dalil akli mustahil Allah Ta'ala bersifat fana ialah sekiranya Allah Ta'ala ini binasa atau tidak kekal, nescaya Allah bersifat kekurangan. Jadi sudah tentulah mustahil kerana Allah Ta'ala itu maha kekal. Okey, seterusnya.
Kita pergi pada mumasalatuhu lil hawadis. Apa dia mumasalatuhu lil hawadis ni? Okey, baik. Mumasalatuhu lil hawadis artinya persamaan dengan yang baharu, iaitu lawan bagi sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu mustahil sama dengan yang baharu. Okey, mustahil Allah Ta'ala bersifat serupa dengan makhluk ciptaannya. Ini berlaku kalau kita tengok sekarang ni dalam ajaran agama lain. Bagaimana Tuhan mereka itu mereka ciptakan sendiri kalau fikir logik. Okey, sekarang contoh sekarang ni dia menyembah patung. Dia menyembah patung. Patung itu dibuat oleh orang-orang tertentu. Bayangkan dia menyembah patung yang dibuat sendiri. Maknanya dia menyamakan Tuhan dia dengan benda yang lain. Dia samakan maknanya patung ni bentuk ni, patung ni bentuk ni, patung ni bentuk ni. Ada orang yang buat. Bila ada orang yang buat, maknanya dia menyamakan Tuhan mereka itu dengan benda yang baru. Bentuk ni hidungnya ni. Tuhan ni, yang ni Tuhan ni hidung panjang. Yang ni Tuhan ni tangan ada 9. Oh ni Tuhan ni janggut panjang. Ini Tuhan ni badan besar. Oh ni Tuhan ni bentuk gajah. Jadi itu adalah satu agama yang menyongsang. Semestinya itulah agama yang palsu. Sebab apa? Agama yang sebenar-benarnya adalah agama Islam. Okey, dalil akli mustahil bagi Allah Ta'ala bersifat mumasalatuhu lil hawadis ialah sekiranya Allah Ta'ala ini bersifat serupa dengan makhluk, nescaya tiada beza antara Allah Ta'ala dengan makhluk yang bersifat baharu. Bayangkan kalau Tuhan ni, tiba Tuhan ini muka dia sama macam ini, sama bentuknya, sama lah bentuk dengan saya. Contoh, dah pula orang sembah saya pula. Sebab apa? Bentuk saya macam Tuhan. Boleh ke macam gitu? Fikir logik. Benda yang mustahil. Sebab apa? Tuhan ini tidaklah selemah itu. Bayangkan kalau Tuhan itu sama dengan manusia, Tuhan itu bentuk sama, ada tangan, ada kaki, ada mulut. Apa bezanya kita dengan Tuhan? Itu sebabnya mustahil bagi Allah Ta'ala bersifat dengan yang baharu. Okey, seterusnya kita pergi pada ihtiyajuhu ilal khair. Okey. Ihtiyajuhu ilal ghair artinya berhajat kepada yang lain. Macam sifat makhluk kita pula. Kita lah berhajat pada Tuhan. Sekarang ni kita ini manusia, kita berhajat pada Allah. Kita minta pada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Tapi mustahil Tuhan Allah Ta'ala itu bersifat berhajat pada lain. Allah pula berhajat pada lain. Tak mungkin. Itulah perkara yang mustahil. Pada Allah itulah Tuhan yang Maha Esa. Iaitu lawan bagi sifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Okey. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan berhajat atau berharap kepada yang lain. Okey. Dalil akli mustahil Allah Ta'ala bersifat ihtiyajuhu ilal ghair ialah sekiranya Allah Ta'ala itu memerlukan sesuatu yang lain seperti udara, makanan dan sebagainya, nescaya Allah Ta'ala serupa dengan makhluk dan akan menafikan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah itu berhajat kepada yang lain, Allah itu perlukan makan, perlu minum, tu apa beza kita dengan Tuhan? Maknanya sekarang ini mustahil, sangat mustahil Allah itu bersifat dengan berhajat kepada yang lain. Sebab apa? Allah itu sifatnya maha sempurna. Okey, seterusnya. Al-ta'adud. Okey, at-ta'adud ni artinya berbilang-bilang, iaitu lawan bagi sifat al-wahdaniyah. Okey, mustahil Allah Ta'ala itu bersifat berbilang-bilang atau lebih daripada satu. Sama ada pada zat, sifatnya atau perbuatannya. Dalil akli mustahil Allah Ta'ala bersifat al-ta'adud ialah sekiranya Allah Ta'ala berlebih daripada satu, nescaya alam ini tidak akan tercipta kerana berlakunya pertelagahan di antara Tuhan yang berbilang-bilang. Bayangkan kalau Tuhan ini, Allah ini berbilang-bilang, ini ada Allah satu, ini Allah dua, ini Allah tiga, yang ini mak Allah, ini anak Allah, ini Allah tiga, ini Allah, ini Tuhan angin, ini Tuhan udara, ini Tuhan sungai. Bayangkan macam mana alam ini akan cipta. Sebab apa? Mereka pasti akan berbalah-balah. Sebab itu mustahil bagi Allah itu bersifat berbilang-bilang.
Mustahil. Sebab apa? Macam mana pula Tuhan kita ramai pula boleh pula bergaduh. Aku nak jadikan bumi ni bentuk ni. Aku nak jadikan bumi ni bentuk 4 segi. Aku nak jadikan bumi ni bentuk sfera. Aku nak jadikan bumi ni bentuk bola. Aku nak jadikan bumi ni bentuk leper. Pertelagahan. Sedangkan kita ini manusia sekalipun, kita sekarang kalau ada dalam satu institusi sekalipun, kita boleh bertelagah. Apatah lagi Tuhan itu berbilang-bilang. Itulah perkara yang sangat mustahil. Jadi mustahil bagi Allah itu bersifat at-ta'addud. Okey, seterusnya kita pergi pada sifat mustahil yang seterusnya, al-ajzu. Okey. Al-ajzu artinya lemah, iaitu lawan bagi sifat al-qudrah. Berkuasa Okey, mustahil Allah Taala itu bersifat lemah. Dalil akli mustahil Allah Taala bersifat al-ajzu ialah sekiranya Allah Ta'ala ini bersifat lemah, nescaya ia tidak berkuasa mengadakan atau meniadakan sesuatu. Maka alam ini akan menjadi kelam kabut. Oleh itu, tetaplah Allah Ta'ala maha berkuasa. Bayangkan kalau Allah ini bersifat lemah, nak turunkan hujan pun tak mampu nak buat. Kalau Allah itu bersifat lemah, bagaimana keadaan alam ini? Jadi akan kelam kabut. Jadi mustahil bagi Allah itu bersifat al-ajzu ataupun lemah. Seterusnya sifat mustahil bagi Allah yang seterusnya ialah al-karahah. Okey, apa itu al-karahah? Al-karahah ini artinya digagahi ataupun terpaksa, iaitu lawan bagi sifat al-iradah. Okey, mustahil Allah Taala itu bersifat terpaksa. Okey, dalil akli mustahil Allah Taala ini bersifat al-karahah ialah sekiranya Allah ini terpaksa, nescaya sesuatu itu terjadi bukan dengan kehendaknya. Sedangkan telah tetap semua kejadian ini adalah dengan kehendak Allah Ta'ala yang Maha Esa. Bayangkan kalau Allah ini terpaksa buat bumi. Maknanya Allah ini bersalahan dengan sifat kehendak. Maknanya bukan kehendak Allah. Ini dah salah dari segi ketuhanan. Sebab apa? Allah itu sifatnya Maha berkehendak. Kalau terpaksa itu bukan sifat Allah. Sebab apa yang Allah buat, apa yang Allah jadikan itu semua dengan kehendak Allah. Qada dan qadar itu semua dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mustahil bagi Allah itu bersifat al-karahah ataupun terpaksa. Okey, sifat yang seterusnya iaitu al-jahlu. Al-jahlu atau jahil ini artinya bodoh ataupun tiada mengetahui, iaitu lawan bagi sifat al-ilmu. Mengetahui. Okey, mustahil Allah Taala ini bersifat bodoh ataupun tiada mengetahui. Dalil akli mustahil Allah Taala bersifat al-jahlu atau jahil ialah sekiranya Allah Taala ini bersifat bodoh, nescaya tiada segala kejadian kerana mengadakan atau meniadakan suatu kemungkinan memerlukan sifat ilmu pengetahuan. Maknanya kalau Allah ini bodoh, bagaimana Allah ingin menjadikan diri kita? Tengok, bayangkan kita manusia. Waima walaupun kembar sekalipun, pasti ada perbezaannya. Manusia itu nampak sama tapi bukan dia. Nampak sama tapi bukan dia. Bukan. Contoh saya sekarang ni, muka saya sekarang ni, ada pula orang muka irang dengan saya. Tapi adakah persamaan? Hebatnya Allah ini, bagaimana Allah menciptakan setiap orang tu pasti berbeza. Contoh macam cap jari, ada pelajaran yang lepas saya pernah ajar. Setiap orang itu walaupun kembar sekalipun, cap jari tetap berbeza. Itulah kehebatan Allah. Sebab itulah Allah itu mustahil bersifat bodoh. Okey, baik. Sifat mustahil seterusnya adalah al-maut. Mati Okey, al-maut artinya mati, iaitu lawan bagi sifat al-hayat. Okey, mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala bersifat mati, bahkan dialah yang maha hidup. Okey, dalil akli mustahil Allah Taala ini bersifat al-maut ialah sekiranya Allah Taala ini bersifat mati, tentu alam ini tiada yang mengatur dan mentadbirnya. Maka tetaplah Allah Ta'ala itu maha hidup, lagi kekal, tidak binasa. Bayangkan kalau Allah itu bersifat mati. Mustahil. Mustahil lah Allah itu bersifat mati. Ada tak sekarang ni? Okey, ni contohnya sekarang lahir. Allah itu ada. Tahun 1900. Tiba-tiba tahun 2020, Allah mati.
Sudah. Bayangkan kalau dunia ni tak ada Tuhan, apa akan jadi pada dunia ni? Jadi mustahil, mustahil. Mustahil tu Tuhan itu, Allah itu bersifat mati, tak mungkin. Tuhan tak akan mati sampai bila. Allah itu dah ada sejak dulu, kini dan selama-lamanya Allah tetap ada. Allah itu maha hidup selama-lamanya. Okey, sifat seterusnya adalah as-somam. Apa itu as-somam? Okey. As-somam artinya tuli. Iaitu lawan bagi sifat as-sama'. Mustahil Allah Ta'ala itu bersifat tuli, pekak. Mustahil. Okey, dalil akli mustahil Allah Ta'ala bersifat as-somam ialah sekiranya Allah Ta'ala itu bersifat tuli, maka Allah Ta'ala itu tidak sempurna. Dan ada kekurangannya. Maka tetaplah Allah Ta'ala itu maha mendengar secara mutlak. Pasal kita tahu Allah itu maha mendengar. Walaupun kita berbisik, walaupun dalam hati kita cakap dalam hati sekalipun, Allah itu maha mengetahui. Bahkan semut yang bercakap pun, semut yang berbicara pun Allah beritahu. Sedangkan hati kita pun Allah beritahu. Macam mana pula Allah itu bersifat as-somam? Itu adalah mustahil. Allah itu bukan bersifat pekak. Allah itu bukan bersifat tuli. Betul, Allah itu maha mendengar. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada sifat mustahil yang seterusnya. Nak tahu? Nak tahu? Okey, jom. Okey, sifat mustahil seterusnya ialah al-umyu. Al-umyu ini maksudnya buta, iaitu lawan bagi sifat al-basar. Mustahil Allah itu bersifat buta. Mustahil Allah itu sifat yang maha agung. Allah itu bersifat maha agung. Mustahil Allah itu seorang yang buta. Okey, dalil akli mustahil Allah itu bersifat al-umyu ialah sekiranya Allah Ta'ala ini bersifat buta, maka Allah Ta'ala itu tidak sempurna dan ada kekurangan. Maka Allah Ta'ala itu maha melihat tanpa perantara. Okey. Baik, seterusnya kita pergi pada sifat yang seterusnya, iaitu al-bukmu. Okey. Al-bukmu artinya bisu, iaitu lawan bagi sifat al-kalam. Mustahil. Maknanya bisu. Allah Ta'ala itu bersifat bisu. Mustahil Allah Ta'ala itu bersifat bisu. Dalil akli mustahil Allah Ta'ala bersifat al-bukmu ialah sekiranya Allah Ta'ala ini bersifat bisu, maka Allah Ta'ala itu tidak sempurna dan ada kekurangan. Maka tetaplah Allah Ta'ala itu maha berkata-kata tanpa ada perantara. Bukti Allah itu maha berkata, buktinya adalah melalui Al-Quran, kitab Al-Quran. Maknanya kata-kata Allah. Pasal tu bila kita baca Al-Quran, Sadaqallahul Azim, benarlah kata-kata Allah. Semua sekali dah ada bukti mana Allah itu maha berkata-kata. Okey, seterusnya kita pergi pada kaunuhu ajizan. Apa tu kaunuhu ajizan? Okey, kaunuhu ajizan artinya keadaan Allah Ta'ala yang lemah, iaitu lawan bagi sifat kaunuhu qadiran. Mustahil Allah Ta'ala itu berkeadaan lemah. Mustahil. Sebab apa? Dalil akli mustahil Allah Ta'ala berkeadaan lemah ialah sama seperti sifat al-ajzu. Sama. Benda ni sama je maknanya. Mustahil Allah itu bersifat lemah. Allah itu bersifat dengan segala kebesaran. Tak mungkin Allah itu bersifat lemah. Seterusnya kita pergi kepada kaunuhu karihan. Okey, baik. Kaunuhu karihan artinya keadaan Allah Ta'ala yang digagahi atau terpaksa, iaitu lawan bagi sifat kaunuhu muridan. Sama juga dengan karihan tadi, mana Allah ni tak mungkin Allah sifat dia terpaksa. Setiap apa yang Allah jadikan pada kita, setiap apa yang Allah ciptakan, semuanya adalah kehendak Allah. Allah menjadikan kita dengan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itulah sebaik-baik kejadian. Cantik Allah ciptakan kita. Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga. Kalau ada orangnya ada putih, ada gelap. Kalau orang barat, orangnya hidung mancung. Kalau kita Melayu, muka Jawa kan, hidung penyek kan. Tapi handsome-nya dia.
Memang tak handsome tapi mananya ada. Dalil akli mustahil atas Allah Ta'ala berkeadaan digagahi atau terpaksa ialah sama seperti sifat al-karahah. Okey, terusnya kita pergi pada kaunuhu jahilan. Keadaan yang bodoh. Okey, kaunuhu jahilan artinya keadaan Allah Ta'ala yang bodoh atau tiada mengetahui, iaitu lawan bagi sifat kaunuhu aliman. Sama juga macam tadi kita belajar yang jahilun itu jahil. Mana Allah itu mustahil lah keadaan Allah itu berkeadaan bodoh. Mustahil. Allah itu yang maha mengetahui. Mustahil Allah itu bersifat bodoh. Okey, mustahil Allah Ta'ala itu berkeadaan bodoh atau tiada mengetahui. Okey. Dalil akli mustahil atas Allah Ta'ala berkeadaan bodoh ialah sama seperti sifat al-jahlu. Okey, baik, seterusnya. Kita pergi pada kaunuhu mayyitan. Kaunuhu mayyitan. Okey. Kaunuhu mayyitan artinya keadaan Allah Ta'ala yang mati, iaitu lawan bagi sifat kaunuhu hayyan. Okey. Mustahil Allah Ta'ala ini berkeadaan mati ataupun hidup bernyawa yang akan mati seperti makhluk. Macam kita sekarang ni, saya hidup tahun 80-an, tanya mati anytime. Dia kata sekarang ini, ni mati, hidup pada tahun ini dan akan mati pada tahun ini. Pasal apa? Makhluk ini sifatnya sementara. Maknanya dia akan ada tarikh luput. Dia akan mati pada tarikh sekian-sekian. Bila matinya, berapa umurnya. Jadi, tapi mustahil bagi Allah Ta'ala ini bersifat kaunuhu mayyitan. Mustahil Allah ini bersifat mati. Dia takkan mungkin Allah akan mati. Pasal apa? Allah itu kekal selama-lamanya. Okey. Dalil akli mustahil atas Allah Ta'ala berkeadaan mati ialah sama seperti sifat al-maut. Seterusnya kita sampai kepada kaunuhu asoman. Maknanya kaunuhu asoman ini artinya keadaan Allah Ta'ala yang tuli, iaitu lawan bagi sifat kaunuhu sami'an. Allah itu mustahil bersifat pakak. Pasal apa? Allah itu maha mendengar. Allah itu boleh mendengar apa saja, walaupun apa yang terlintas dalam hati kita. Okey, mustahil Allah Ta'ala itu bersifat tuli. Kerana dalil akli mustahil atas Allah Ta'ala itu berkeadaan tuli ialah sama seperti sifat as-somam. Okey, seterusnya ialah kaunuhu akma. Kaunuhu akma ni artinya keadaan Allah Ta'ala yang buta, iaitu lawan bagi sifat kaunuhu basiran. Mustahil Allah itu bersifat buta. Mustahil Allah itu keadaan buta, sebab Allah itu maha melihat. Kalau Allah itu keadaan buta, tak nampak, bagaimana Allah itu ingin mentadbir alam? Bayangkan, kita fikir logik. Alam ini akan jadi kelam kabut. Mustahil Allah itu bersifat buta. Dalil akli mustahil Allah Ta'ala ini berkeadaan buta ialah sama seperti sifat al-umyu. Dan sifat mustahil Allah yang terakhir, iaitu kaunuhu abkam. Maksudnya kaunuhu abkam ini artinya keadaan Allah Ta'ala yang bisu, iaitu lawan bagi sifat kaunuhu mutakalliman. Mustahil Allah Ta'ala ini berkeadaan bisu. Dalil akli mustahil atas Allah Ta'ala ini berkeadaan bisu ialah sama seperti sifat al-bukmun. Maknanya mustahil Allah itu bersifat bisu. Allah itu maha berkata-kata. Setiap apa yang Allah kata-kata itu ada dalam Al-Quran. Bagaimana kita nak berbicara Allah? Ada cara untuk kita berbicara dengan Allah, iaitu dengan cara membaca Al-Quran. Jadi itulah mustahil Allah itu berkeadaan bisu. Okey, baik. Itu sahaja perkongsian pada kali ini. Okey, jadi saya mengharapkan anak-anak murid boleh menghafal sifat-sifat 20 ini, kerana inilah yang akan membantu murid dalam menghadapi peperiksaan, dan juga inilah ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak murid. Jadi jangan lupa subscribe, like and share. Jika PDPR ini bermanfaat untuk semua. Dan kalau anda semua ingin mengikuti channel ini supaya tidak terlepas segala-gala video yang berada dalam channel ini, jangan lupa tekan butang loceng. Jadi itu sahaja pengurus pada kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.